Assalamualaikum and hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So kepada korang yang sudi singgah di channel ni, yang setia nonton video-video di channel ni, terima kasih sangat. Dan kalau korang suka konten seram yang macam ni, penceritaan, korang boleh tekan subscribe dekat bawah dan jangan lupa like video ni dan tinggalkan komen korang, okay? Actually Shima sudah lama tak buat video, okay? Disebabkan perkara-perkara yang tertentu. Okay, so Shima minta maaf sangat-sangat pada korang. Tapi kali ni Shima comeback dengan cerita pengalaman seram Shima sendiri baru-baru ni terjadi dalam bulan ni lah. Okay, sebab banyak orang DM Shima bila nak buat video tentang pengalaman Shima sendiri. So ada banyak persoalan-persoalan daripada korang. So kali ni Shima buat video ni berdasarkan pengalaman seram Shima sendiri. Khas untuk korang yang dah lama tunggu video Shima, and teruskan support channel ni. And jom kita start kita punya cerita. Sebelum Shima start kita punya cerita, Shima mau ingatkan kamu, cerita ni adalah berdasarkan pengalaman Shima sendiri. So kalau korang nak percaya ke tak nak percaya ke, itu terpulang daripada korang. Yang penting korang ambil pengajaran di setiap cerita tu. Okay, cerita kali ni Shima nak cerita pasal yang benda ni baru-baru viral, pasal ketuk pintu. Tengah malam ada bunyi ketukan pintu. Okay, Shima tahu dia perkara ni sudah agak reda sikit lah sekarang, tak se-viral macam beberapa minggu yang lalu. Okay, first Shima tak ambil pot sangat tahu pasal yang ketuk-ketuk pintu ni. Orang share video dekat Facebook pun Shima just skip. Sebab Shima tahu benda macam ni macam dibuat-buat, okay? Sebab banyak orang suka buat video seram-seram yang dia orang buat sendiri. And then sampailah satu masa, satu malam tu dalam 2 minggu yang lalu, kalau tak silap hari Jumaat malam, jam 4 subuh, Shima belum tidur. Waktu tu Shima tidur di bilik sebelah. And sister-in-law Shima dia tidur dekat bilik ni lah. Tapi dalam pukul 4 tu dia kata dia ada terdengar bunyi ketukan pintu yang sangat kuat, okay? And dia takut nak buka sebab first kali pukul 4 subuh. Second, orang tu langsung tak bagi salam, dia just ketuk-ketuk pintu. Tapi masa tu sister-in-law Shima dia tak bangunkan Shima waktu tu. So Shima tak sempat nak ambil video nak tunjuk dekat korang. Tapi subuh tu Shima belum tidur tau, tapi Shima tak dengar langsung ketukan tu. Cuma sister-in-law Shima je yang dengar. Mungkin disebabkan bilik dia dekat dengan pintu utama kot, Shima tak pastilah. Tapi dia cakap bunyi ketukan tu sangat kuat. Okay, sampailah kejadian ni berlaku, barulah Shima pergi search sikit-sikit pasal bunyi ketukan pintu tu. So Shima pun search dekat FB and Shima tengok video ni. Itu ketukan kedua. Itu tadi lagi lama. Lagi ketukan yang ketiga. And then lepas Shima tengok video yang first tu, Shima rasa macam terkejut tau, seriously. And then Shima scroll lagi, Shima tengok video yang kedua, which is yang ni. Okay, lepas Shima tengok video ni, Shima macam rasa, what? Seriously, dalam video tu jelas tunjuk tau, bunyi ketukan tu just dekat pintu je. Kalau korang buka tingkap, orang dekat yang ketuk pintu sebenarnya tu tak wujud tu. Just pintu korang akan bergegar macam ada orang ketuk macam tu. So Shima macam rasa terkejut sangat time tu. And then my sister-in-law pun dia cerita dekat my mom lah, dia cerita dekat my mom. And then my mom pun kata, dululah masa Shima kecil lagi, masa tu Shima belum sekolah lagi, belum tahu apa-apa, tapi pernah kejadian macam ni berlaku selepas jiran Shima, anak dia meninggal. Anak dia tu still budak-budak lagi kot, dalam 5-6 tahun macam tu. Selepas tu dia meninggal. Setiap pukul 1 sampai pukul 2 atau 3, setiap
rumah tu akan dapat satu ketukan. Pun sama tak ada salam. Tiada salam, lepas tu dia just ketuk. Tiada orang berani buka masa tu sebab dia tak bagi salam. Lepas tu tengah malam. Okey, perkara tu berlanjutan sampailah seminggu lebih. Okey, perkara tu dibiar Syah. Okey, kalau kamu mau tahu, kawasan rumah Shima tu dulu dia satu jambatan di atas air. Dalam lebih kurang 10 atau 15 buah rumah. Setiap rumah tu akan menerima ketukan dan dorang pun tak pernah buka. Okey, Shima tak pastilah situasi ketukan pintu tu ada kaitan dengan budak yang meninggal dunia tu ataupun tak, wallahu alam lah. Okey, tapi selepas je budak tu meninggal dunia, ketukan tu terus wujud. Tapi dalam masa seminggu lebih je lah, lepas tu dia hilang. Okey, itu yang Mak Shima ceritakan lah. And then Shima ada baca banyak teori dan bahasa sains dia, teori konspirasi pasal bunyi ketukan pintu tu. Antaranya ialah mungkin ni salah satu teknik ilmu hitam untuk pukau orang yang dia pilih lah. Contoh dia pilih rumah tu dan dia hantar ilmu ketukan tu, contoh lah untuk ketuk pintu dia tu, dan dia nak pukau satu rumah. Tapi kalau ikut pandangan Shima tak berapa percaya lah pasal teori pukau ni. Sebab kalau dia betul mau pukau orang dalam rumah tu tak akan sempat ambil video. Okay, dorang confirm sudah kehilangan harta benda. And secondly ialah bunyi ketukan ni adalah kononnya ada satu perempuan ni dia mau jadi cantik lah. So untuk dia kekalkan dia punya cantik tu, dia mesti menghisap darah perempuan cantik yang masih virgin, masih darah. Okay, sebagai imbalan untuk dia jadi cantik. Tapi mungkin dia sejenis perakang lah. Kalau dalam bahasa Semenanjung aku tak tahu dia panggil apa, tapi kalau di Sabah, especially orang Bugis, mesti dia tahu apa tu perakang ataupun popo. Okay, tujuan orang hisap darah tu memang mau jadi cantik. So orang yang mengamalkan ilmu ni dia sudah langgar pantang larang tau. So bila dia langgar pantang larang, dia tak boleh lagi macam jadi perakang ke atau popo ke. Dia tak boleh. Dia mesti guna cara manual. Dia ketuk pintu. Kalau ada perempuan yang cantik yang masih virgin, buka pintu tu, and then dia mau hisap darah orang yang buka pintu tu. Shima tak pastilah teori yang ni betul ataupun tak, sebab belum ada bukti lagi yang belum ada bukti lagi ataupun belum ada penjelasan apa-apa selepas video tu tersebar. Ini just teori konspirasi lah, mungkin ada betul ada tidak. So yang teori kedua ni dia agak logik sikit, tapi belum ada lagi bukti untuk membuktikan yang ini adalah penjelasan sebenar untuk video tu. Wallahu alam. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kepada korang, kalau korang ada pengalaman yang lebih seram daripada pengalaman seram Shima ni kali ni, korang boleh komen kat bawah dan jangan lupa like video ni and share dengan kawan-kawan korang. Okay? So jumpa korang dekat next video. Bye bye.